Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita pergi ke Hotel Majesty di Ipoh Perak, iaitu projek terbengkalai yang kedua selepas kita pergi Bandar Tasik Aman Jaya iaitu di Terengganu. Yang kedua kita shoot di Hotel Majesty, iaitu hotel yang dahulu mereka kata nak dinaik taraf, tapi sampai tahun 2022 masih lagi tak ada apa-apa perubahan construction. Jadi kita nak tunjuk paparan share kepada kawan-kawan semua akhir tahun 2022 ni tak ada apa-apa perubahan dan tak ada apa-apa untuk orang kata macam mereka katakan, iaitu projek The Hotel Majesty akan dinaik taraf dan akan dihidupkan semula, tapi sedangkan sehingga kini memang tak ada apa-apa lagi dihidupkan, masih lagi terbengkalai seperti macam mana kawan-kawan tengok seperti tahun 2013. Itu sajalah paparan saya di Ipoh Perak, iaitu di Hotel Majesty, hotel terbengkalai sampai sekarang tak dinaik taraf lagi. Okey, kita sambung balik kita punya pekerjaan saya, iaitu kita akan pergi ke kawasan kita punya tajuk kita adalah The Majesty Station Hotel. Okey kawan-kawan, okey, sebenarnya apa yang saya nak kongsikan adalah di bangunan di stesen kereta api besar Ipoh Perak ni, masa ketika itu waktu MD Faizal Azumu, diorang dah plan nak buat pembangunan semula hotel dekat stesen kereta api Ipoh ni. Sebenarnya perkara ni telah dibangkitkan oleh Perak Today pada ketika tahun 2015, pada 27 Februari 2015, iaitu mereka dah mengeluarkan satu video, iaitu mengatakan pasti ramai tertanya mereka wujudkan bangunan berwarna putih di stesen kereta api Ipoh di sini kelihatan semakin busuk, saban hari dia kosong dan terbiar begitu saja. Okey, masa diorang dah keluarkan diorang punya video ni, MD telah ambil keputusan untuk menghidupkan semula hotel The Majesty, hotel yang dahulu dikenali sebagai hotel zaman-zaman orang putih dululah. Jadi hotel ni masa ketika itu saya pun mengharaplah waktu tahun 2023 dan 2025 ni hotel ni dapat beroperasi dan dihidupkan semula. Ialah nak nampak bangunan lama serba zaman sekarang ni semakin lama semakin pupus di telan zaman. Iaitu kalau diorang hidupkan balik hotel ni, jadi orang kata akan dapat menerima pelancong dan dapat merangsangkan pertumbuhan ekonomi negeri setempat. Jadi untuk tahun 2022 ni, pada hari ini saya pergi sendiri melihat kawasan di hotel, iaitu di bangunan KTM Ipoh Perak ni. Saya melihat memang agak terbiar dan uzur, sedangkan dia punya planning dia masa dahulu saya pergi, saya pernah viralkan dalam YouTube saya sendiri. Saya tengok dah dicat, dah ditanggal, maknanya hotel ni dah memang tidak akan dibaik pulih dengan keadaan yang apa yang mereka pernah katakan pada ketika itu. Jadi saya amat sedih dengan perkembangan ni. Adalah projek ni amat-amat penting kepada pihak pelancong. Walau datang ke Ipoh Perak, diorang boleh datang dan menginap di hotel yang orang kata kita dah memang negeri ada pembangunan, yang itu ada bangunan lama untuk dihidupkan semula dan nampak tarikan pelancong orang kata macam ikonik untuk satu sebuah negeri. Jadi apabila projek ni terbengkalai, menjadikan amat sedih dan orang kata, sedangkan saya melihat sendiri memang tidak dijaga dan dibiar begitu saja, sedangkan pokok-pokok pun sudah hampir nak tumbuh kat kawasan terminal stesen kereta api Ipoh ni, Railways Ipoh Station. Memang amat-amat menyedihkan pada ketika ini dan tahun 2022 ni. Saya nak bertanya sedikit kepada pihak kerajaan negeri, hidupkanlah semula projek ni supaya dapat dinaikkan lagi imej negeri pada ketika akan datang. Kalau dibiar macam ni sahaja, projek banyak terbengkalai sampai bila negeri nak pergi ke hadapan dan maju pada tahun akan datang. Jadi untuk hari ini saya nak kongsi kepada kawan-kawan semua mengenali status pada tahun 2023 pelaksanaan The Majesty Station Hotel. Pada ketika itu mereka war-warkan mahu menghidupkan semula di stesen kereta api ini, mahu mencantikkan, menceria lagi. Alamat sedihnya pada tahun 2022 ni, pada tarikh 24 September ni, hotel ni memang tutup dan terbengkalai, terus tutup dan terbengkalai sehingga sekarang. Jadi apa-apa nak pembaharuan dan dibaik pulih, sebab saya melihat kawasan dia punya master plan dia tu dah cabut, dah dicat balik, dah ditutup dengan kayu balik. Maksudnya hotel tu memang dah 100% dia tidak akan dihidupkan semula, hanya untuk kegunaan passenger pergi dan balik menggunakan stesen kereta api besar Ipoh ni. Stesen kereta api yang lama, yang banyak orang kata nostalgia sejarah, dan hanya digunakan untuk pengunjung dan pelancong
menggunakan urusan diorang seharian untuk pergi kerja, untuk pergi mana-mana, hanya kegunaan naik kereta api, turun daripada terminal dan balik ke kawasan masing-masing. So itu sajalah perkongsian saya mengenai pasar hotel Majesty Hotel, Station Hotel yang terus terbengkalai dan tidak akan dibaik pulih sehingga hari ini. Jadi amat suka menyukacitakan, amat menyedihkan soal tapak hotel lama yang sepatutnya dihidupkan semula pada ketika itu dan dijanjikan di dalam TV dan di mana-mana media sosial mahu dihidupkan semula, nak nampakkan keceriaan, malahan amat menyedihkan projek The Majesty Hotel ditutup dan terbengkalai buat selama-lamanya. Itu saja perkongsian saya untuk hotel The Majesty Hotel. So kita akan pergi ke tapak projek, iaitu projek yang terbengkalai pada tahun saya masa tu saya sekolah lagi, iaitu projek Bandar projek Bandar Tasik Aman Jaya di Terengganu, Perak. Nanti kita saksikan, nanti saya akan tunjuk paparan video kepada kawan-kawan semua mengenai status pelaksanaan 5 projek yang terbengkalai di kawasan negeri Perak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Faris Official. Hari ini kita nak share kepada kawan-kawan semua mengenai state 5 projek terbengkalai di Ipoh Perak dan separuh daripada angan-angan Majlis sahaja projek ni apabila dibangunkan di kawasan di Ipoh Perak. Jadi untuk hari ini saya nak share kepada kawan-kawan semua mengenai status kepanjangkan dia punya terbengkalai bangunan MAPS Taman Tema Animation Park Studio, iaitu MAPS. Pada peringatan saya sempat masuk ke Taman Tema MAPS ni pada tahun 2017, iaitu pada ketika itu hari yang kedua saya masuk, waktu Taman Tema ni menggunakan tiket, menggunakan dia punya pas masuk tu, dia punya lengan kita ada dipakaikan oleh gelang, iaitu untuk kita masuk ke kawasan Taman Tema MAPS. Okey, pada ni tahun 2022 masih still lagi terbengkalai, tutup dan tiada apa-apa jawapan daripada pihak-pihak di luar sana untuk menyelamatkan Taman Tema MAPS ni. Terus dibelenggu oleh terbengkalai seperti macam tu, seperti sekarang 2022. Jadi apa yang saya fahamkan adalah pada hari ini kita nak kongsikan 5 projek terbengkalai di Ipoh Perak, dan
tengah daripada 5 projek tu adalah projek Angan-Angan Majlis. Angan-Angan Majlis maksudnya projek tu dia jalan tapi last kali ditutup akibat tak tahulah kerugian ataupun selanjutnya. Okey, pada hari ini kita nak share kepada kawan-kawan semua mengenai pasal Taman Tema Map. Setelah apa yang kita faham dan korang semua akan dah tahu, Taman Tema ni dah lama tutup dan tak ada apa-apa jawapan untuk diselamatkan sampai sehingga hari ini pada tahun 2022, dah masuk bulan 9 nak ke akhir tahun dan penghabisan tahun pada tahun 2022 ni. Okey, untuk hari ini projek Maps ini sebenarnya adalah satu projek kontroversi. Kos asal untuk membina Taman Tema ini dilaporkan RM360 juta. Akan tetapi hasil audit mendapati bahawa kos membinanya meningkat sehingga dikatakan mencecah 607 juta dengan dakwaan bahawa ada beberapa perkara yang tidak kena dengan pembayaran oleh pihak Maps itu sendiri kepada kontraktor. Okey, sebelum kita sambung perbualan kita dan pemeriksaan saya pada hari ini, apa yang saya nampak dan melihat daripada papan pelan perancangan projek Taman Tema Maps pada ketika itu adalah projek yang tidak nampak dan gaib, iaitu seperti flying coaster memang ada di dalam pelan rancangan suatu pembinaan projek Taman Tema Maps Animation Park Studio iaitu di Meru. Okey, tapi bila opening memang tak nampak. Yang ada untuk permainan dewasa apa seingat saya adalah buaian, lepas tu kereta drift dan selebihnya adalah permainan seperti upin ipin dan juga selebihnya adalah permainan kanak-kanak. Okey, tetapi hasil audit mendapat bahawa kos meningkat sehingga dikatakan RM7 juta. Jadi belanja besar ini walaupun bagaimana tidak menjanjikan keuntungan. Okey, korang bayangkanlah satu Taman Tema Maps Animation Park Studio yang berdekatan dengan Highway Ipoh yang akan diberi komen pada ketika itu adalah tidak menguntungkan pada ketika pengoperasian Taman Tema Maps ini. Jadi apabila mereka buka, mereka sasarkan sampai 1 juta pengunjung untuk 1 tahun. Korang bayangkan. Okey, secara pribadilah saya nak share pada kawan-kawan semua. Waktu ketika saya masuk ke dalam Taman Tema Maps ni, nak mencapaikan sasaran 1 juta pengunjung dan pelancong, waktu itu memang saya tak tahu sama ada setahun diorang pembukaan Taman Tema ni diorang mencapai target 1 juta atau lebih daripada 1 juta anggaran diorang punya target diorang untuk mencapai 1 tahun. Okey, apa saya fahamkan, saya masuk ke dalam tu, makanan minuman tidak dilarang membawa masuk pada ketika itu. Korang hanya beli di dalam Taman Tema itu sahaja dan korang hanya boleh bersia-sia makan dan minum beli di Taman Tema, tidak boleh diberi tidak boleh diorang tak bagi kita masuk membawa makanan daripada luar. Okey, itu dah satu macam kesilapan lah untuk pihak syarikat dan untuk diorang memain peranan dalam isu market diorang. Jadi apa yang saya fahamkan, saya sendiri yang pernah ikuti di dalam Taman Tema Maps ni, harga memang sangat-sangat mahal lah, seperti apa yang korang semua pernah masuk pada ketika itu. Waktu itu Taman Tema Maps pakai gelang lagi. Selepas pakai gelang, apa diwar-warkan dah semakin terat dan mereka mengeluarkan seperti satu taman tema diorang mengeluarkan untuk satu permainan dewasa untuk dibayar kat dekat depan owner yang menjaga permainan. Dulu waktu ketika saya masuk hari kedua selepas perasmian, kita beli gelang, kita boleh main semua benda sampai mana kita mampu nak main permainan di dalam Taman Tema Maps tu. Dan berakhir waktu syarikat dah tenat, diorang mengeluarkan macam syarat untuk seorang customer nak main permainan di dalam Taman Tema ni, satu permainan hendaklah dibayar di situ. Tidak seperti hari yang mula saya pergi tu, mana korang pakai kupon, korang boleh main semua benda di taman permainan itu. Okey, Maps diimpikan sebagai taman tema animasi pertama dalam Asia. Ia patut datang dengan 40 tarikan di dalam kawasan tanpa tema mengikut plan asal Perak Corp menasarkan 1 juta pengunjung untuk tahun pertama pembukaan. Angka sasaran ini walaupun bagaimanapun tidak realistik ni kerana 1 juta pengunjung adalah angka semasa dicatat oleh Taman Tema Lost World of Tambun, berhampiran yang tetap telah lebih 15 tahun beroperasi yang jauh lebih popular. Okey, Taman Tema Aspek di Penang juga cuma mencatat 120,000 pengunjung pada tahun pertama pembukaan sebelum kini menjadi Taman Tema nombor 1 di Malaysia. Okey, korang bayangkan taman tema yang dekat kawasan negeri lain pun boleh mencapai sasaran 120,000 untuk masa setahun, iaitu di mana Taman Tema Aspek di Penang, di Pulau Pinang pada ketika itu. Okey,
Okey, akibat animation tema Sidin Berhad, ATP yang mengurus taman tema ini mencatat kerugian sejak mula MAPS dibina. ATP dilaporkan rugi lebih 360 juta pada tahun 2017. Bersama taman tema ini pula rugi 320 juta ringgit pada tahun yang sama. Okey, menurut laporan taman tema MAPS ini adalah projek yang membebankan dengan kerugian 5 juta setiap bulan. Peralatan MAPS yang bernilai puluhan juta ringgit juga terbiar begitu saja. Perak Corp dikatakan telah cuba mencari pembelian baru tapi tidak ada pihak yang sanggup menanggung liability lebih 650 juta ringgit. Pada bulan Mac 2019, MAPS cuba mengubah jadual operasinya. Pada tahun 2019 ketika itu, apa yang difahamkan pada tahun 2019, saya dapatlah sempat saya dengar pada pihak pengunjung, mereka berkata taman tema MAPS tidak mengeluarkan seperti pada ketika pembukaan taman tema menggunakan gelang. Pada tahun 2019 mereka dah start menggunakan pembayaran untuk ke taman tema. Setiap taman tema, untuk satu taman tema tu korang kena bayar dekat situ. Pengunjung dibenarkan masuk ke sini secara percuma dan hanya perlu membayar jika mereka mahu menonton persembahan masuk ke rumah hantu ataupun permainan yang ada di sini. Jumlah pengunjung MAPS pada waktu itu bertambah, akan tetapi dia tidak membantu banyak kerana kebanyakan hanya datang bersia-sia dengan keluarga. MAPS semakin celaru sejak tahun 2019. Keadaan pentadbiran MAPS yang celaru jelas kelihatan pada 2019 hingga 2020. Pada awal Januari 2020 yang mengumumkan bahawa hanya akan beroperasi 5 hari seminggu yang ditutup pada Isnin dan Selasa, dan waktu operasi bermula daripada tengah hari hingga 8 malam. Pada tahun 2019 MAPS dah memang nampak hampir-hampir nak menutup operasinya, tapi masih orang kata hidup, hanya tak hidup sahaja. Hanya beberapa hari sebelum itu ia mengumumkan waktu operasi hanya berlainan, iaitu dari 4 petang hingga 11 malam pada hari tertentu dan 10 pagi hingga 11 malam pada hari cuti. Waktu operasi MAPS kerap berubah seolah-olah ia bukan lagi sebuah taman tema gergasi. Oleh itu, bukan lagi sebuah taman tema gergasi tetapi seperti gerai nasi lemak pasar pagi yang dibuka sesuka hati. Pada tahun 2019 ditambah pula dengan permainan yang kerap ditutup kerana dikatakan untuk diselenggarakan masa depan MAPS semakin huru-hara. Pada 16 dan 17 Disember 2009 MAPS ditutup selama 2 hari media melakukan yang disebabkan oleh tunggak tampil elektrik. Taman tema yang bercecah 4 juta ringgit. MAPS tutup dan warga Perak tak tahu. Korang bayangkan warga ketika itu kalau tak ada TV3, TV mana-mana siaran TV yang akan datang, diorang buat visi viral kan, dan taman tema ni dah ditutup sepenuhnya pada tahun 2019 dan hampir sampai sekarang masih tidak lagi ada syarikat-syarikat swasta yang mahu menyelamatkan projek taman tema MAPS yang semakin orang kata bukan sahaja dah macam-macam dah hantu, segala apa benda-benda keras pun dah beranak pinak di dalam kawasan taman tema MAPS itu di Perak di Meru. Okey, apa yang menyedihkan ialah nasib lebih 250 pekerja MAPS dan rata-rata warga berputra. Nasib otoriti bajet berkata kawasan Meru yang mengharapkan tetamu di situ dah hutang lebih 600 juta yang ditangguh akibat projek besar yang tidak digaji seliti. Sementara itu, kos membina MAPS ialah 600 juta. Sim Choke membina SP Penang dengan kos 80 juta ringgit dan poket sendiri dan dimulakan di atas tanah tepian di Teluk Bahang. Okey, untuk taman tema MAPS, apa saya fahamkan ketika itu, pada tahun 2017 taman tema MAPS masih lagi boleh menarik nafas lega sebab diorang punya cara diorang punya pekerjaan masih lagi sama. So bila dah start tahun 2019, MAPS taman tema MAPS Animation Park Studio dah semakin goyang, dah celaru, dah macam-macam kita tengok melihat di media sosial. Kalau kita perasan diorang kata nak menyelamat, tetapi pada hakikatnya sampai sehingga tahun 2022 bulan 9 dan nak berakhir tahun, nak masuk tahun 2023, taman tema MAPS Animation Park Studio masih lagi tiada mana-mana syarikat mahu menyelamatkan untuk beroperasian dan tidak hidupkan semula akibat kerugian yang amat ketara pada ketika tahun 2019. So itu saja fokusan saya untuk taman tema MAPS. Jadi kita akan pergi ke hotel, The Majesty Hotel di Ipoh, iaitu di stesen kereta api Ipoh. Lepas itu saja. Okey, kita terus ke video ketiga kita, iaitu status pelaksanaan pada Tasik Ahmad Jaya, iaitu projek ikonik Perak pada ketika itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan semua. Saya nak share kepada kawan-kawan semua projek terbengkalai yang kelima, iaitu yang ketiga. Kita akan pergi ke nombor 3, iaitu Bandar Tasik Ahmad Jaya. Projek ikonik kalau apabila siap pada ketika itu adalah menjadi satu ikonik untuk di negeri Perak pada ketika itu apabila projek ini dapat disiapkan dan dijayakan. Malahan projek ini
sampai sekarang dah masuk tahun 2022, terbengkalai habis. Memang tak ada apa-apa pembangunan dan projek, hanya untuk tapak pasir Pelombongan, pergi dan balik lori-lori daripada kuari apa semua dah jadi pusat pelombongan dan pembelian pasir. Jadi projek untuk ikonik projek Bandar Tasik Ahmad Jaya ni hampir senyap sunyi dan tak ada mana-mana yang info yang kita dapat. Cuma hanya kita nampak, kita kalau korang perasan, korang kelalu kawasan tapak lama Bandar Tasik Ahmad Jaya ni, hanya korang akan nampak lori keluar masuk dan pembelian pasir lombong di kawasan dalam tu. Okey, saya sempat juga masa ketika itu saya ambil video dan saya dah masuk dalam saya punya YouTube saya. Jadi kalau kawan-kawan nak tengok, kawan-kawan boleh scroll dekat mana saya simpan dia punya video tu. Okey, kita fokus pada hari ini. Pada ketika itu, mantan Menteri Besar pada ketika itu iaitu Jamri Abdul Kadir telah melaksanakan dan merasmikan projek Bandar Tasik Ahmad Jaya ni. Okey, Dono kawasan tapak pasir Pelombongan pada ketika itu dan akan dijadikan bandar ikonik apabila siap ketika kelak nanti. Serono Bandar Tasik Ahmad Jaya BTA projek pembangunan ikonik di Perak memberikan nilai pembangunan kasar RM/GDV RM2.2 di kawasan seluas 586 mega. Di sini dilancarkan semalam pada ketika pada tahun 2017. Okey. Pembangunan sebuah model berkonsepkan kemampanan kehidupan dan identiti merangkumi perpindahan kediaman mampu milik, pembangunan komersial, pendidikan dan rekreasi yang akan dibangunkan tempoh 15 tahun bermula tahun ini. Okey, lebih 4,000 unit kediaman bakal dibina yang dijangka didiami lebih 20,000 orang apabila projek ini siap kelak. Tetapi malahan projek ini tidak dapat disiapkan untuk fasa pertama dan 20,000 orang pun tak akan nampak bayang pada ketika tahun 2022 ni. Manakala pembangunan komersial di kawasan bekas kawasan Lombok Bukit Timah itu pula merangkumi 250 unit kedai, sebuah street mall dan sebuah institut pengajian tinggi selain taman tema yang turut dalam perancangan. Ia akan dibangunkan secara usaha sama, iaitu Perdana Menteri Besar MPINC dan Ipoh City Development Sdn Bhd ICDSB, iaitu anak syarikat milik penuh Putrajaya Berbanaran Berhad PPB ICDSB adalah pemaju bagi fasa 1 BTA membabitkan pembinaan 238 unit kediaman rumah mampu milik Ahmad Anggrek di kawasan seluas 192 hektar yang turut dilancarkan semalam. Pada ketika itu, Datuk Jamri Abdul Kadir yang merancang projek itu berkata BTA adalah antara projek ikonik yang dirancang oleh Pelan Perak Ahmad Jaya, iaitu gagasan untuk membangun dan memajukan Perak bagi memastikan kehidupan berkualiti kepada rakyat. Kita harap dengan keluasan kawasan ini, BTA yang akan dibangun secara berfasa akan menjadi satu lagi baju tanda negeri Perak dan akhir memberikan kemudahan selaras membangunan keseluruhan di kawasan King Iskandar sebagai kawasan pertumbuhan baru di Perak katanya dalam menyambut edisinya hari ini. Pada masa sama beliau menyampaikan surat tawaran kepada 20 pembeli bernama rumah Ahmad Anggrek serta menyaksikan penyerahan keluasan kebenaran perancang BTA kepada pihak Majlis Daerah Batu Gajah Perak pada ketika MPINC. Yang turut hadir pada majlis itu beberapa Esko Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Abdul Muad Mat Hayan, Pegawai Kewangan Negeri Datuk Muhammad Ghazali Jala, Ketua Pegawai Eksekutif MPINC Datuk Amir Hashim dan Pengurus Eksekutif PBB Datuk Rosman Abdul Wahab ketika itu. Okey, apa saya nak share kepada kawan-kawan semua mengenai pembangunan Bandar Tasik Ahmad Jaya ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada kawan-kawan semua kawasan iaitu Bandar Tasik Ahmad Jaya ni adalah projek yang sakit dan terbengkalai sehingga tahun 2022 ni. Jadi perumahan tak ada, projek apa tak ada, cuma hanya tinggal sahaja sampai sekarang ni adalah lori keluar masuk membeli pasir lombong ke kawasan dalam taman tema dalam projek Bandar Tasik Ahmad Jaya ni. Jadi satu apa benda pun projek pun tak ada masuk dalam kawasan ni. So dia punya master plan dia adalah yang ini. Jadi dia punya master plan dia apabila siap kelak nanti. Inilah projek Bandar Tasik Ahmad Jaya menelan belanja RM2.2 bilion. Jadi kau boleh tengok sini ya. Kalau katakan zaman sekarang ni dah ada rumah dan sekolah dan dah ada tasik dah. Mall pun kemungkinan masih dalam development, tapi semua master plan ni hanyalah tinggal mimpi mak jenin sahaja, projek yang gagal dan tak ada apa-apa pembaharuan di kawasan Bandar Tasik Ahmad Jaya. Hanya tinggal macam saya cakap tadi, pembelian pasir lombong di dalam kawasan dampak pelombongan Bukit Timah yang awak semua dapat tahu daripada kawasan itu. Jadi ini dia punya keluasan dia. So this is a Bandar Tasik Ahmad Jaya
master plan. Ini dia punya master plan dia. Memang luas sangat projek ni. So yang ini adalah mall, ini perumahan, ini tasik pelumbungan. Ini mesti ke perumahan, kedai-kedai, tempat belajar apa semua kat sini. So Bandar Tasik Aman Jaya ni hanya tinggal kenangan semata-mata dan mimpi Mak Jenin sahaja. Pada tahun 2022, maknanya penduduk setempat tidak dapat peluang pekerjaan pada hari ini. Jadi yang keempat, kita akan pergi ke projek Teen City, iaitu projek kejap lagi kita akan share kepada kawan-kawan semua, iaitu projek yang keempat, projek Teen City di Gopeng Perak. Jadi hari ini saya tak sempat nak pergi ke sana diakibatkan cuaca tidak mengizinkan. Jadi dapatlah kita melihat master plan dan dia punya gambaran dia sahaja. Itu saja. Projek terbengkalai iaitu juga pengotoran. Ada facility juga, ada facility juga adalah program Perak akan menjadi pusat juga pengotoran yang berpakai M2 menjelang tahun hadapan. Sudah bisa sementara membutuhkan sekali kehidupan. Jadi kita melakukan kehidupan lagi bagi dan kita membagi dia mengumumkan melakukan projek pembangunan pabrik kemudian di Pondok Hari Projek selama juga 3 tahun lagi berlaku dia juga telah melalui proses perbincangan dan berjaya menyakitkan termasuk juga di tempat lain masih ekonomi dan yang